Okey, kembali sekali lagi kita di channel YouTube ini. Pada kali ini saya akan ceritakan ataupun sampaikan kepada anda tentang satu tajuk yang mungkin anda pernah terbaca di mana-mana ataupun pernah mengetahuinya dengan cerita yang disampaikan dari orang-orang tua, dari masyarakat, dan mungkin anda pernah mendengarkan kisah-kisah ataupun cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik daripada kenalan anda, daripada teman serumah anda semasa anda belajar, semasa anda bekerja satu ketika dulu. Mungkin pengalaman anda ketika berjalan ataupun makan angin di satu tempat, tiba-tiba terdapat cerita-cerita yang kurang menyenangkan yang mengganggu percutian anda. Tetapi pada kali ini sebenarnya, untuk video kali ini saya akan cuba sampaikan kepada anda tentang jenis hantu yang popular, yang paling popular dalam masyarakat di Malaysia. Tentunya kita tinggal dalam masyarakat di Malaysia, banyak cerita-cerita mengenai hantu ni, banyak jenis-jenis hantu. Hantu itulah, hantu inilah kan. Seperti video saya yang pertama dahulu, video mengenai toyol. Kita akan cuba senaraikan pada kali ini, pada video kali ini kita akan cuba senaraikan jenis-jenis hantu dalam masyarakat di Malaysia. Yang mana pada kali ini senarai hantu-hantu yang popular. Dah kata popular tu kan, nanti anda pilih hantu mana yang anda nak pergi jumpa dia, nak minta sign. Dah popular kan. Kan kalau boleh tak nak jumpa je tak. Ada pula hantu popular kita nak jumpa dia minta sign pula. Okey. Artikel dipetik, saya petik artikel daripada blog sentiasapanas.com. Artikel yang ditulis pada tahun 2017. Yang ditulis di sini 27 jenis hantu dalam masyarakat di Malaysia. Okey saudara. Dalam masyarakat Melayu dan orang asli, istilah hantu, semangat, jembalang atau penunggu telah ada sejak zaman animisme lagi. Ketika itu, semua benda besar seperti pokok, batu, asal benda besar je dianggap didiami ataupun dikuasai oleh kuasa penunggu ataupun lembaga yang menguasai pokok besar ataupun batu besar tu. Sesuatu dilakukan untuk macam memberi persembahan kepada penunggu yang menunggu pokok besar ataupun batu besar, ataupun tempat-tempat tertentu yang dikatakan mempunyai penunggu ataupun lembaga ataupun jembala yang berkuasa ataupun yang boleh diminta untuk membantu masyarakat setempat pada masa itu. Antara persembahan ataupun senang kata jamuan lah. Ada juga antara masyarakat yang menyediakan jamuan-jamuan tertentu seperti jamuan makanan atau ancak ataupun acak. Kalau di tempat saya dipanggil ancak. Ancak ni merupakan macam satu jenis dulang. Biasanya dulang yang diperbuat daripada tembaga. Kadang-kadang bekas makanan ataupun dulang tu dibuat daripada daun-daun tertentu. Seperti macam-macam. Ada juga yang menggunakan upih pinang dan sebagainya, dan dibuat cantik dan diletakkan hidangan di atasnya sebelum diletakkan di tempat-tempat tertentu yang dikatakan dikuasai oleh makhluk halus ni, ataupun dihanyutkan ke sungai untuk memberi jamuan makan kepada makhluk-makhluk misteri ini.
Malah jamuan makanan ataupun ancak ni disediakan oleh seseorang yang berpengalaman, yang dikenali sebagai dukun, pawang, tok batin tentunya, bagi memastikan penunggu tersebut dapat membantu penduduk. Contohnya daripada serangan wabak penyakit dan musuh tanaman. Amalan-amalan ini masih kekal. Ada juga yang masih kekal sehingga sekarang di kalangan penduduk orang asli yang masih lagi mengamalkan kepercayaan animisma. Kita tahu kan, ada juga yang dah tak amalkan lagi dan masih. Sebenarnya masih lagi ramai yang di antara penduduk orang asli yang mengamalkan perkara ini sehingga sekarang. Bukan kata penduduk orang asli je, di kalangan orang kita sendiri yang dah tak berapa asli ni pun masih lagi ada yang mengamalkan amalan-amalan seperti ini. Ada pelbagai jenis hantu atau makhluk halus yang dianggap hantu ni, selain daripada hantu-hantu yang berada di sekeliling kita kan, hantu-hantu yang nyata ni kan. Tapi kita nak cerita tentang hantu yang tak nampak ni lah. Ada pelbagai jenis hantu atau makhluk yang dianggap hantu ini, yang mana Munshi Abdullah dalam Hikayat Abdullah telah lama mempertikaikan kepercayaan karut orang Melayu ni. Dia cakap apalah kan, hantu-hantu ni nak bagi makan apa semua. Saya nak ingatkan satulah, jangan cakap besar, bro. Anda mungkin tak pernah mengalami apa yang terjadi pada suatu ketika itu, pada seseorang, pada setengah kelompok manusia ataupun pada seseorang. Anda tak pernah mengalami seperti mereka dan anda menafikannya, itu adalah salah. Dalam hal mistik ni anda mesti fikir, kita mesti fikirlah kan, sesuatu tu boleh terjadi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lalai, apabila kita cuai, apabila kita lupa pada Tuhan, lembaga ataupun jembalang, hantu, syaitan boleh menjelmakan dirinya kepada kita. Percaya tak? Berikut adalah 27 jenis hantu paling popular. Wah. Tentunya ini yang anda semua nantikan, hantu paling popular. Yang mana satu nanti anda boleh pilih. Ada 27 jenis hantu paling popular. Anda boleh pilih yang mana satu anda nak pergi jumpa, nak minta tanda tangan daripada dia, ataupun nak ajak selfie ke, boleh lah. Kalau berani kan. Katanya cakap besar tadi kan. Antara 27 jenis hantu paling popular yang paling terkenal dan paling menyeramkan di Malaysia. Antara jenis hantu-hantu ini ialah, yang pertama, adalah Pontianak. Puntianak ataupun kuntilanak. Macam-macam nama lah dia ni kan. Tapi kalau dah jumpa, dia jadi matilanak. Puntianak atau lebih popular disebut sebagai Pontianak ataupun Cik Ponti, dipercayai oleh masyarakat Melayu bahawa ia berasal daripada perempuan yang mati ketika mengandungkan anaknya. Terdapat juga pendapat menyatakan bahawa ia merupakan jin ataupun hantu liar yang bertindak mengganggu manusia. Tentulah kerja dia, kita pun dah lazimnya kita dah tahu kan,
Kalau sebut Pontianak ni, kerja ni apa? Bukannya buruh bangunan, bukannya driver taksi, tapi Pontianak ni kerjanya mengganggu orang je, betul tak? Mungkin Pontianak ataupun kuntilanak ni tak ada kerja. Agaknya kalau kita tawarkan dia orang bekerja, dia orang nak kot. Okey. Kisah tentang Pontianak ataupun kuntilanak ini kita akan selitkan pada video-video yang akan datang. Untuk video kali ini kita akan teruskan dengan jenis hantu yang kedua. Jenis hantu yang kedua ialah panjang huraiannya mengenai jenis hantu ini. Polong, bukan tolong. Polong. Kalau anda dah jumpa, memang meraung minta tolong. Tolong. Tentunya seorang pun tak nak tolong masa itu. Hantu polong merujuk kepada semangat atau makhluk halus belaan yang dipelihara oleh seseorang. Biasanya lelaki, bertujuan untuk memudaratkan musuh ataupun saingan. Jangan lupa subscribe channel The Story Gempak Now sebelum saya meneruskan cerita mengenai polong. Dan tekan butang loceng, jangan lupa. Kalau tak tekan subscribe, saya suruh polong pergi ke rumah anda malam ini. Hantu polong dipercayai diberi makan darah dari jari tuannya. Bukan jari yang ini, tapi jari tuan polong yang membela ataupun memelihara polong itu. Menurut kepercayaan orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletakkan darah orang yang mati dibunuh ke dalam botol bermulut panjang. Panjang ni? Mungkin panjang ni atau panjang. Kita tak tahu. Sebab saya pun tak pernah tengok orang buat polong ni macam mana. Tapi menurut kepercayaannya, polong ni dihasilkan dengan meletakkan darah orang yang mati dibunuh ke dalam botol yang bermulut panjang. Botol tersebut kemudiannya akan dipuja dan jampi serapah akan dibacakan dalam tempoh masa tertentu. Bukan macam itulah serapah dia, tapi mungkinlah kan ada sebutan-sebutan tertentu, ada jampi-jampi tertentu, ada nama-nama tertentu yang disebutkan dalam dalam jampi serapah tu kan. Yang penting dia orang tak akan sebut nama saya lah. Abang Long. Nanti polong pun tak jadi. Okey, selepas 7 hingga 2 minggu dijampi serapahkan, diperam dalam botol tu. Selepas 7 hingga 2 minggu, selepas 7 hari sehingga 2 minggu akan kedengaran bunyi menjerit daripada dalam botol. Itu bunyi menjerit ke bunyi mengeram? Okey, pemuja polong perlu menghiri sedikit jarinya. Pemuja polong perlu menghiri sedikit jarinya. Sekejap, ambil pisau. Nak kena tunjuk ni hiris jari macam mana tak payahlah.
Okey, pemuja polong perlu menghiris sedikit jarinya dan memasukkan jari yang berdarah tu. Okey, contoh dia hiris jari ni. Dia akan memasukkan jarinya yang berdarah tu ke dalam botol. Botol macam gini untuk memberi polong tu makan. Mungkin macam ibu menyusukan anak lah, tapi disusukan dengan cara memberi darah. Dengan memberi makan seperti itu, dengan memberi makan darah kepada polong ni, polong ini akan terikat kepada tuannya dan akan melakukan apa sahaja yang disuruh oleh tuannya itu. Mana orang lain yang tak bagi makan darah dekat dia tak akan dengar. Kecuali tuan yang memberi makan darah sendiri kepada polong tu akan dengar cakap tuan dia. Dan polong ni biasanya akan disimpan dalam botol dan hanya dikeluarkan apabila hendak memusnahkan musuh. Wow. Dan mangsa polong biasanya boleh dikenali dengan kesan lebam pada mayat. Mangsa polong boleh dikenali dengan kesan lebam pada mayat dan darah keluar melalui mulut. Kisah polong.